Abah Guru Al-Arif Billah Asy-Syekhul Jalil Murabbil Arwah wal Asbah Asy-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari radhiyallahu anhu. Adapun Asy-Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Ghani bin Abdi Manaf bin Muhammad Salman bin Muhammad As'ad bin Abdullah bin Mufti Haji Muhammad Khalid bin Khalifah Haji Hasanuddin bin Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di Tunggulirang bulan Muharram tahun 1361 Hijriah. Beliau dilahirkan di malam Rabu. Tatkala beliau dilahirkan dalam keadaan tidak seperti bayi biasa. Beliau dilahirkan dalam keadaan berwarna biru. Ada apa? Artinya menunjukkan ada sehat secara jasmani. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya datang tatkala itu Guru Haji Agung atau Guru Haji Abdurrahman bin Haji Zainal Arifin, seorang qadhi yang ada di Tunggulirang. Kemudian beliau memasukkan telunjuk jarinya ke muntung Abah Guru sekumpul dan diisap sidin. Kemudian berangsur-angsur awak sidin menjadi habang. Kemudian sidin pun mulai menangis. Radhiyallahu anhu Allah. Beliau tatkala masih kecil tidak mau disusui oleh ibunya jika ada lelaki yang lain di sekitarnya, menunjukkan bahwasanya beliau adalah seseorang yang menjaga syariat sejak beliau masih bayi. Beliau tatkala masa kecilnya diberi nama dengan nama Busyairi. Kemudian setelah itu beliau sendiri yang meminta kepada kedua orang tuanya untuk mengganti nama beliau karena takjub dan mengagungkan kepada Tuan Guru Mufti Haji Ahmad Zaini bin Haji Abdurrahman di Tunggulirang. Lalu kemudian nama beliau pun diganti dengan nama Muhammad Zaini. Pada masa kecilnya Abah Guru sekumpul bermimpi bertemu dengan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian mereka berdua memberi gelar kepada beliau dengan sebutan Zainal Abidin. Jadi kalau digabungkan semuanya berarti Busyairi Muhammad Zaini Zainal Abidin. Dan itu menunjukkan sebuah keagungan. Disebutkan oleh para ulama, kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama, banyaknya gelar menunjukkan kemuliaan orang yang punya nama tersebut. Adalah Abah Guru sekumpul di masa kecilnya. Beliau belajar mengaji dari Tuan Guru Hasan. Kemudian ayah beliau sudah mengajarkan dermawan kepada beliau. Apabila beliau pulang mengaji, disangui sebotol halus minyak, lamak minyak, gasannya isi balitaan gurunya radhiyallahu anhu Allah. Abah Guru sekumpul belajar mula-mula di Madrasah Islamiyah di Keraton, kemudian melanjutkan di Madrasah Darussalam sampai beliau tamat. Adalah Abah Guru sekumpul radhiyallahu anhu menghafalkan Al-Quran. Beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Beliau adalah orang yang sangat takwa. Hidupnya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Hidupnya dipenuhi dengan zikir. Di antara amalan beliau adalah 27.000 kali beliau baca la ilaha illallah setiap hari. Kemudian tatkala beliau mendapatkan arahan daripada guru beliau, maka diselingilah amalan-amalan beliau dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa mudanya beliau suka uzlah. Beliau ketujuh uzlah, ketujuh banyak orang, ketujuh yang diistilahkan dalam tasawuf dengan istilah rehlah atau berjalan di tempat-tempat yang sunyi untuk tadabbur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari beliau dilalui dengan tafakkur. Hari-hari beliau dilalui dengan ibadah. Hari-hari beliau dilalui dengan membaca Al-Qur'an. Hari-hari beliau dilalui dengan mutalaah ilmu,
hingga beliau menghafal kitab Al-Baijuri, Hasyiatul Baijuri, dan kitab Tafsir Jalalain. Beberapa karangan-karangan beliau diantaranya adalah Risalah An-Nuraniyah, kemudian beberapa lagi yang lain, Tawassulat Samaniyah, kemudian Manaqib Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, kemudian diantara karangan beliau adalah Al-Imdad fi Aurat Ahlil Widah. Ini adalah karya tulis daripada Abah Guru Sekumpul radhiyallahu anhu wa ardhah. Abah Guru Sekumpul memulai majlis beliau, memulai pengajian beliau dengan bermacam fitnah-fitnah yang datang, dengan bermacam musuh-musuh dan adu domba dan lain sebagainya. Tapi beliau bagaikan batu karang yang sangat kokoh walaupun diterpa oleh ombak-ombak yang bermacam-macam. Beliau bagaikan pohon yang sangat rindang walaupun angin puyuh meniup, tapi beliau tidak pernah jatuh dan tidak pernah tumbang. Radhiyallahu anhu warḍah. Di antara apa yang pernah beliau ceritakan kepada ulun pribadi, aku Bahari Ujian Sirin, hendak benar ma'amuli majlis, hendak benar untuk membagusi majlis. Ba'da sholatil Jum'ah, setelah sholat Jumat, sholat di Masjid Al-Karamah, aku boleh sekalinya di persimpangan jalan ada orang tua mengawal kalau aku turun. Tatkala itulah beliau mengatakan, orang tua itu menyulungi aku duit sekepok, duit segenggam, duit banyak. Kemudian beliau mengatakan, ya sambaulah majlis. Aku boleh, orang itu sudah tidak ada lagi, dan aku yakin beliau itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Allah pasti membantu, Allah pasti mendukung bagi orang-orang yang ikhlas dalam bergerak di jalan Allah, orang yang ikhlas dalam membina umat. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian membela Allah, Allah pasti akan membela kalian dan menguatkan mereka. Sekian lama Abah Guru Sekumpul membina majlis, sekian lama Abah Guru Sekumpul memperkenalkan Maulid Simtud Durar kepada masyarakat, sehingga sekarang kita menyaksikan bagaimana antusias daripada masyarakat Kalimantan terhadap Maulidul Haji. Maka ini semua adalah keberkahan yang Allah turunkan dengan wasilah dan perantara beliau radhiyallahu anhu wa ardhah. Maka tatkala beliau dalam usia senja radhiyallahu anhu ardhah, beliau banyak berwasiat kepada murid-murid beliau khususnya dan kepada para jamaah kaum muslim dan muslimah. Ada 13 wasiat beliau, tapi saya tidak hafal. Di antaranya adalah, hendaklah engkau dermawan, hendaklah engkau murah gawi, artinya urusan bagawi, siap untuk mengorbankan tenaga dalam gawi-gawi yang baik. Kemudian hendaklah engkau tidak pernah berpegang kepada makhluk, berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharapkan makhluk dan lain sebagainya daripada wasiat-wasiat beliau yang bisa kita lihat di kitab Manaqib dan kitab risalah tentang beliau radhiyallahu anhu warḍah. Abah Guru Sekumpul tutup usia di bulan Rajab, di sore hari Rabu. Jadi beliau lahir malam Rabu, kemudian beliau tutup usia hari Rabu di sore hari di bulan Rajab tahun 1426 Hijriah dan umur 65 tahun. Beliau meninggalkan 2 orang putra, yang pertama Muhammad Amin Badari, yang kedua Muhammad Ahmad Hafi Badari, dan 3 orang istri.